hari ni bawakan kepada anda cikgu dan suaminya yang sangat-sangat orang kata berjiwa besar nak membantu anak bangsa kita dalam pembelajaran, iaitu Encik Wan Ridwan Muhammad, suami kepada Cikgu Nur Aniza Cik Soh yang katanya viral disebabkan kegigihan mereka menghantar modul pembelajaran kepada anak-anak muridnya dalam keadaan hujan lebat. Jadi sekarang ini kita bersama dengan Encik Wan dan juga Cikgu Nur lah, boleh limpahkan nama manjanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami berdua ingin mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada DJ Lin dan Radio Zayan umumnya kerana cakna dengan apa yang telah tular dalam media sosial baru-baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ Lin dan semua pendengar setia Radio Zayan. Nama saya Cikgu Nur Aniza binti Cik Soh. Alhamdulillah, saya telah berkhidmat sebagai seorang pendidik lebih 15 tahun dan sekarang bertugas sebagai guru bahasa Melayu dan mengajar pelajar SPM di SMK Kija, Kemaman, Terengganu. Itu dia. Jadi kita nak tahulah sebenarnya daripada Encik Wan dan juga Cikgu Nur, macam mana kisah ini boleh viral sebenarnya? Mungkin boleh diceritakan di sebalik orang kata perjalanan menghantar modul pembelajaran kepada anak-anak didik ni. Baik, pada awalnya saya tidak jangkakan semua ini berlaku. Saya mula muat naik gambar secara candid. Isteri saya sedang mengagihkan modul. Pada ketika itu hujan lebat. Jadi usaha yang dia nak buat tu, kesungguhan dia nak buat tu, saya sokong sajalah. Dan apabila dia turun kereta dan pergi dekat semua pelajar-pelajar dia, saya cuma ambil gambar saja secara candid. Niat saya tak ada lain, tak ada kata nak niat menunjuk ataupun nak hebahkan kepada siapa-siapa. Cuma saya snap gambar candid dan kemudian saya masukkan dalam Facebook saya dan saya buat sedikit ayat. Itu saja. Tidak ada niat apa-apa pun. Niat saya tidak lain tidak bukan hanya menjadikan sebagai kenangan kami berdua dalam situasi SPM 2020 ini. Pelajar terpaksa belajar dengan penuh cabaran. Selagi COVID tak berakhir, itulah perkara situasi yang perlu dihadapi oleh pelajar. Belajar secara online, belajar tidak bersemuka dengan guru dan banyak kekangan. Sehinggalah pada suatu petang itu, ada kawan yang screenshot dan hantar beberapa gambar yang tular dalam media sosial yang lain yang saya sendiri tak tahu sebenarnya. Dan ada juga rakan-rakan yang tag saya dalam Facebook, ada yang hubungi saya yang mengatakan cerita saya tu tular. Saya sendiri pun terkejut sebenarnya dan saya tidak jangkakan gambar itu tular sedahsyat begini. Nak dapatkan sedikit orang kata di sebalik tabir lah, tapi kita tak tahulah juga macam mana cabaran guru-guru ni dan macam mana sebenarnya Cikgu Nur Aniza dan juga Encik Wan dapat idea untuk memberi modul-modul pembelajaran kepada anak-anak murid ni. Dan idea tercetusnya bagaimana untuk bermulanya saya mengambil jalan untuk menghantar modul-modul ini ke rumah pelajar macam ni. Pada satu pagi tu, saya melihat isteri saya sedang mengajar secara online, Google Meet dengan pelajar-pelajar dia. Apa yang saya perhatikan dari awal kelas sehinggalah akhir, hanya beberapa pelajar sahaja yang memberi respon. Ada juga pelajar yang sekejap left, sekejap join balik. Dan saya jangkakan ini semua berlaku mungkin bukan kerana pelajar itu malas, tetapi kekangan yang dihadapi oleh pelajar. Jadi apabila akhir sesi PDPC itu, saya menyuruh isteri saya bertanya kepada pelajar seorang demi seorang, faham atau tidak apa yang cikgu ajar. Malangnya, apa feedback daripada pelajar-pelajar itu, ada yang mengatakan tidak faham, ada pelajar yang tidak ada modul dan ada pelajar yang hanya mengangguk sahaja. Jadi ini menyebabkan saya merasakan ada sedikit kekurangan jika belajar secara online ini. Jadi saya mengambil jalan dan keputusan, saya bagi tahu isteri saya bahawa jom, apa kata kita Raizo modul-modul yang ada, kemudian kita bergerak ke rumah pelajar. Kita arahkan kepada pelajar-pelajar supaya
tunggu di mana-mana tempat yang boleh kita hulukan modul, ataupun sekiranya pelajar yang tidak ada pengangkutan, tunggu di rumah, hanya send location kepada kami dan kami bergerak dari rumah ke rumah. Dan antara jarak yang paling dekat pelajar, rumah saya dengan rumah pelajar yang paling dekat lebih kurang 10 km, dan yang paling jauh setakat ni yang saya pergi pada hari itu 21 km jarak rumah itu. Kemudian apa yang membanggakan saya apabila kita sampai, pelajar sudah ready, sudah bersedia untuk mengambil bahan itu. Pada awalnya sebelum saya bertolak dari rumah itu, cuaca sangat cantik, sangat cerah. Tetapi sampai satu tempat, cahaya dah hujan mula turun. Dan apa yang berlaku, isteri saya tanya isteri saya nak teruskan ataupun nak tunggu hujan berhenti. Isteri saya risaukan tentang pelajar-pelajar yang sedang menunggu di bus stop ada, di tepi jalan ada. Dia risau keadaan pelajar-pelajar dia. Jadi saya mengambil keputusan untuk terus hantar walaupun dalam keadaan hujan lebat. Dan apa yang saya perasan, setiap kali dia berjumpa dengan pelajar-pelajar dia ketika hujan itu, dia akan berpesan, tolong siapkan latihan, nanti cikgu akan kutip balik. Dan Alhamdulillah, setiap hari Jumaat kami akan pergi kutip soalan-soalan modul-modul yang telah pelajar siap tulis, dan kemudian kami akan berikan latihan baru untuk memastikan pelajar terus belajar dalam musim COVID ni. Kita nak tahu macam mana sebenarnya cabaran yang dilalui oleh cikgu-cikgu ataupun pendidik anak bangsa ni. Mungkin Cikgu Nur Aniza boleh kongsikan sedikit. Cabaran yang dihadapi oleh pendidik dah tempoh pandemik ialah kita tidak mengetahui situasi sebenar pelajar. Ada pelajar yang dapat mengikuti PDPR secara dalam talian, dan ada juga pelajar yang tak dapat mengikuti PDPR kerana masalah tidak mempunyai capaian internet yang efisien. Selain itu, kekangan untuk pelajar bertanya bila tak faham apa yang dipelajari juga agak sukar. Dalam erti kata lain, mengajar dan belajar secara dalam talian ini amat sukar untuk diukur tahap kefahaman pelajar kita. Jadi guru-guru menghadapi kekangan untuk kita berkomunikasi secara dua hala dengan para pelajar. Dan akhirnya sebagai seorang guru dan saya yakin rakan-rakan pendidik yang lain mengambil inisiatif masing-masing agar PDPC yang dijalankan lebih berkesan. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam tempoh pandemik ini ialah saya membekalkan modul kepada semua pelajar yang saya ajar. Modul-modul tersebut akan dikutip dan disemak seminggu sekali. Saya juga sentiasa bertanya masalah pembelajaran, khususnya soalan dalam modul yang dibekalkan melalui aplikasi WhatsApp. Dan saya minta dan sangat-sangat minta kepada pelajar saya supaya mereka bertanya soalan yang tidak difahami melalui WhatsApp. Alhamdulillah, pelajar-pelajar akan bertanya dan saya sedaya upaya membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Dalam masa yang sama, apabila berjumpa semula dengan pelajar untuk memberi modul yang baru, saya akan memberi maklum balas latihan yang telah pun saya semak supaya pelajar dapat menilai dan mengetahui kesilapan dalam modul-modul yang lepas. Jadi apa agaknya harapan daripada Cikgu Nur Aniza sendiri? Bercerita tentang harapan kepada anak-anak pelajar, sebenarnya besar sangat harapan saya, begitu juga dengan guru-guru yang lain. Kami mengharapkan supaya anak-anak pelajar teruslah bersemangat untuk belajar dalam keadaan apa jua situasi. Dan kami mengharapkan janganlah sesekali berputus asa. Anak-anak pelajar perlu faham bahawa kami warga guru amat risau dengan masa depan mereka untuk menduduki SPM. Jika sebelum ini kita dapat belajar secara bersemuka, namun hari ini kita belajar dalam keadaan yang sangat berbeza. Namun satu sahaja hasrat kami, warga guru, kami berikhtiar untuk melahirkan anak bangsa yang berjaya.